Okey, kita sambung Minggu lepas kita belajar tentang Sabah dan Sarawak. Okey, tentang macam mana um, apa latar belakang di Sabah dan Sarawak tentang dia punya kerajaan-kerajaan, tentang sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan awal dengan bentuk muka bumi, agama dan sebagainya. Itu kita lihat latar belakang minggu lepas. Okey, minggu ni kita akan lihat pula dari segi pemerintahan di mana Sabah dan Sarawak ini telah pun wujud daripada dulu lagi telah wujud pemerintahan ni. Dia bukannya sebuah tempat yang primitif lah maknanya sudah wujud kerajaan, ada pemerintahan, ada wujud struktur-struktur pentadbiran dan sebagainya. Dia bukanlah tiba-tiba saja sebab kedatangan Inggeris baru dia jadi maju, tidak sebelum tu sudah ada wujud Okay, jadi kita tengok kerajaan-kerajaan awal, bentuk-bentuk pemerintahan awal yang ada di Sabah dan juga di Sarawak. Okay, jadi perbezaan utamanya adalah di Sabah dan Sarawak ini berbeza dengan negeri-negeri Melayu. Kita belajar dalam bab-bab 7 dan 8 dan sebelum ni. Dia berbeza dari segi pemerintahan di mana negeri-negeri Melayu seperti Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak dan sebagainya ni mempunyai sistem pemerintahan kesultanan lah selalunya dan juga raja. Okey, jadi di Sabah dan Sarawak ini dia lebih kepada pemerintahan yang sendiri-sendiri Kita akan lihat kejap lagi macam mana Sabah dan Sarawak ini dipimpin daripada dalam bentuk kesukuan sebagainya lah. Jadi dia berbeza dari segi itu. Dia lebih tidak berpusat banding dengan kerajaan-kerajaan Melayu, dia lebih berpusat. Di Sabah dan Sarawak dia lain. Okay, kita tengok di Sarawak dulu Sarawak, kamu tahulah peta Sarawak Sabah dan Sarawak ni terletak di Pulau Borneo. Di Sarawak ni di sebelah selatan Sabah di sebelah utara. Kita tengok Sarawak dulu macam mana corak pemerintahannya. Okey, pertama sekali kita lihat sistem kesukuan Cikgu tak sempat buat nota ni, kita tengok buku teks lah. Okey, kita tengok sistem kesukuan. Okey. Lepas tu kita ada juga sistem kepimpinan lembah sungai. Okey. Dan juga kepimpinan lembah sungai ni terbagi pada dua, iaitu kerajaan-kerajaan yang berada di tembal lembah sungai dan juga wakil raja jadi kita tengok di Sarawak kepimpinan kesukuan Okay, kesukuan ni bermaksud suku lah ataupun kaum, puak. Kita tahu di Sarawak ada banyak puak ada banyak suku-suku kaum, pelbagai etnik. Yang utama ni lah masyarakat Iban, masyarakat Kayan, masyarakat Kedayan ada macam-macam jenis puak, kaum dan juga etnik yang berada di Sarawak dan setiap puak dan kaum ini mempunyai seorang ketua contohnya kalau masyarakat Iban, ketuanya bernama tuai rumah tuai ni maksud tuan lah okay, untuk kaum Kayan pula pemimpinnya dia beri nama Kelunan Marin ataupun Hipun Umar. Okay, kalau kaum Kenyah pula ketuanya diberi nama sebagai Peran Lepo. Jadi dia tidak ada seorang raja ataupun pemerintah yang memerintah semua, tak ada Dia orang-orang Sarawak ini dia duduk dalam suku kaum masing-masing dan suku kaum masing-masing juga ada puak-puak dan setiap puak tu ada seorang ketua. Itu cara dia mentadbir sendirilah mana dalam kaum puak dia kecil saja. Dan satu lagi tinggal tadi kaum Kelabit pula ketuanya adalah bernama diberikan gelaran Laih Rayih Okey. Itu ialah sistem kepimpinan kesukuan Kesukuan ni ialah satu puak yang dipimpin oleh seorang ketua Okey. Okey, lepas tu kita ada juga kepimpinan lembah sungai. Okey, kepimpinan lembah sungai ni dia ada mempunyai hubungan dengan kerajaan alam Melayu yang kita dah belajar sebelum ni lah. Apa kerajaan-kerajaan awal Melayu yang kita dah tahu? Ada kerajaan Sriwijaya kan. Okey, ada kerajaan Majapahit. Okey, lepas Majapahit ada pula kerajaan Melayu Melaka Kesultanan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, lepas tu adalah kesultanan-kesultanan lain yang berkait rapat dengan alam Melayu jadi Sabah dan Sarawak ni juga dia terpengaruh dengan alam Melayu, maka wujudlah kerajaan kepimpinan lembah sungai.
Jadi ada beberapa kerajaan yang wujud di lembah sungai seperti kerajaan Sawaku, Samadung, Kalka, Saribas dan juga Melano. Jadi kerajaan-kerajaan ini dia berinteraksi dengan dunia luar, yang paling rapat sekali dengan dunia Melayu lah. Okay, dan kerajaan ini diwujud sezaman dengan kerajaan-kerajaan yang cikgu sebutkan tadi pada abad ke-7 dan dia berakhir di sekitar abad ke-14. Inilah kerajaan kepimpinan lembah sungai. Kalau kita tengok peta ni, okay, ini lembah sungai lah ni. Kawasan-kawasan ni ialah kawasan-kawasan ni selalunya ada pelabuhan lah. Kerajaan-kerajaan ini dia mempunyai kaitan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang berada di sekitar tu. Masuk kerajaan Majapahit, Sriwijaya, kerajaan Melayu Melaka sebagainya. Okay. Okay, sekarang ni ada soalan? Tak ada ya? Okay, kita teruskan. Okay, selepas pada tu, kita ada kerajaan wakil raja. Wakil raja. Kalau tadi tu kerajaan kepimpinan lembah sungai, kita ada kerajaan wakil raja. Okay. Inilah satu sistem. Sistem wakil raja. Okay. Dia bermula semasa pengaruh kerajaan Majapahit. Ini lebih kurang sezaman dengan sebelum kemunculan kerajaan Melayu Melaka lah. Okay. Lepas tu bila kerajaan Majapahit ni jatuh, dia disambung pula oleh kerajaan Sambas. Okay, kerajaan Sambas ni dia melantik pemimpin tempatan sebagai wakil. Maknanya kerajaan Sambas ni dia tidak mempunyai kuasa secara terus terhadap kerajaan tersebut, tapi dia lantik wakil saja. Maksudnya dia bagi kuasa lah pada orang itu untuk menjadi wakil mereka. Okay. Lepas tu ada satu lagi kesultanan, itu Kesultanan Melayu Brunei. Kesultanan Melayu Brunei ni dia berkuasa di bahagian utara Sarawak dan juga bahagian selatan Sabah. Okay, dia juga ada melantik wakilnya sama ada wakil terus daripada Brunei ataupun pemimpin tempatan. Kalau wakil terus daripada Brunei ni maksudnya kerabat dia lah. Okay, dia adalah lantik kerabat dia menjadi wakil di kerajaan di kawasan tersebut ataupun dia lantik pemimpin-pemimpin tempatan. Itulah kerajaan Brunei. Okay, kekuasaan mereka di sekitar sepanjang sungai yang mereka wakili. Jadi kerajaan ini wujud sama juga macam di kerajaan lembah sungai tadi, dia berada di kawasan-kawasan sepanjang sungai. Okay, jadi apa yang dikawal, apa yang dia aspek-aspek pemerintahannya adalah daripada segi kehakiman, kebajikan dan juga menjaga keamanan kawasan yang mereka wakili. Jadi bila dah dilantik jadi sebagai wakil bagi kerajaan Brunei, mereka kena jaga kehakiman, kebajikan dan juga keamanan di kawasan yang dia wakili itu. Jadi untuk membolehkan dia berfungsi, dia perlu mengutip cukai. Sebab cukai ni perlu sebab dia nak mentadbir kawasan tersebut, dia perlu mengutip cukai. Dan cukai ni dapat daripada aktiviti perdagangan dan juga daripada penduduk lah, cukai kepala lah. Cukai kepala ni semua kena bayar. Kalau aktiviti perdagangan, apabila dia cuba nak masuk berjual beli, dia kena bayar sedikit cukai. Okay. Okay, semasa Kesultanan Melayu Brunei, usaha telah dibuat untuk menguatkan hubungan mereka dengan kaum-kaum di pedalaman. Okay, kaum pedalaman ni tadi kaum ni lah. Okay, kaum-kaum yang cikgu dah jelaskan tadi, inilah duduk di pedalaman. Okay, maka manakala kerajaan Brunei tadi, dia duduk di kawasan sepanjang sungai dan juga di tepi pantai. Okay. Suku kaum di pedalaman ini diiktiraf oleh Kesultanan Melayu Brunei dan diberi gelaran orang kaya. Orang kaya ni wakil lah. Jadi bagi gelaran supaya dia ada kuasa untuk memerintah. Gelarannya adalah orang kaya. Okey, itu ialah di Sarawak. Kan kita tengok di Sabah. Okey, di Sabah pula berbeza. Kalau di Sarawak tadi ada pemerintahan kesukuan dan setiap suku ni mempunyai ketua masing-masing dan ketua ni setiap ketua ada gelaran dia mengikut suku kaum dia. Tapi kalau di Sabah ada 3 kaum utama. Iaitu kaum Kadazan Dusun, kaum Burut dan juga orang Sungai. Okay, tapi walaupun dia 3 kaum yang berbeza, okay, tetapi dia mempunyai bentuk kepimpinan yang sama.
Kalau di Sarawak tadi dia bermacam-macam jenis kepimpinan, lain kaum lain cara pimpinan dia. Tapi kalau di Sabah, ketiga-tiga kaum ni iaitu Karazan Dusun, Murut dan orang Sungai ni mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Okay, dan setiap puak atau kaum ni mempunyai seorang ketua yang kenali sebagai orang tua dan juga Bobo Hizan. Okay, bagi kaum Karazan Dusun dan juga Babalian. Okay, dan kaum Murut pula akan menguruskan soal adat Pantang Larang. Okay, Bobo Hizan ni lebih kurang fungsi dia ketua lah, tapi dia juga adalah seorang bomoh. Okay, dia ada power lah. Ada kuasa-kuasa mistik yang boleh panggil jin ke apa, tak tahulah cikgu, tu Bobo Hizan. Itu kehebatan dia lah orang Karazan Dusun ni. Okay. Dan kewujudan pertempatan di pedalaman telah membentuk kepimpinan kesukuan sama macam Sarawak tadi berdasarkan kaum-kaum tertentu. Okey. Manakala di kawasan lembah sungai pula di Sabah, tadi Sarawak di Sabah, ada 3 corak kepimpinan yang dipengaruhi oleh pertama Kesultanan Melayu Brunei, Kesultanan Sulu dan Ketua Bebas. Okay, kalau kita tengok peta Sabah dan Sarawak, ini cikgu conteng sikit, lebih kurang lah Sabah Sarawak macam ni rupa dia. Okey. Okey, jadi kawasan pengaruh Brunei ialah di sinilah. Sedikit Sabah, ini kawasan pengaruh Brunei. Ini pula adalah kawasan pengaruh Kesultanan Sulu. Okey. Jadi Kesultanan Sulu dia berkuasa di bahagian utara. Okey, Kesultanan Brunei dia berkuasa di bahagian timur Sabah, bahagian selatan dan timur Sabah. Okey, sebab itulah ada 3 jenis corak pemerintahan di Sabah, iaitu Kesultanan Melayu Brunei, Kesultanan Sulu dan juga Ketua Bebas. Ketua Bebas ni ialah ketua yang mungkin ada kaitan ataupun tak ada kaitan dengan Kesultanan Sulu dan Brunei tadi. Tapi dia memerintah sendiri, sebab itu dikenali sebagai Ketua Bebas. Okey. Okey, tadi kepimpinan kesukuan. Okey, sama juga macam di Sarawak, dia ada kepimpinan lembah sungai. Dan juga ada sistem pemerintahan wakil raja, di mana Kesultanan Brunei dan juga Kesultanan Sulu ni akan melantik wakil-wakil raja di kawasan-kawasan tertentu, dan sama macam tadi, kuasanya ada pada aspek kehakiman, menjaga keamanan dan juga kebajikan penduduk. Itu wakil raja. Dan juga mengutip cukai. Sama macam di Sarawak. Okey, tapi dia juga ada sistem ketua bebas. Okey, ketua bebas. Apa dia ketua bebas? Ketua bebas ini adalah seorang yang mentadbir wilayah di muara sungai. Muara sungai ni di hulu sungai lah, yang tepat kawasan di mana sungai bertemu dengan laut. Okey, dan selalunya dia ada gelaran syarif lah. Mana orang Arab lah. Ketua-ketua bebas Sabah terdiri daripada Syarif Osman yang menguasai kawasan Marudu, dan Datuk Kurunding. Datuk Kurunding ni keturunan Datuk-datuk lah, keturunan yang ada kuasa. Datuk ni dia bukannya datuk yang dianugerahkan oleh sultan tu, tak. Dia datuk ni adalah keturunan turun-temurun mereka. Kalau bapa dia datuk, dia pun datuk juga. Okey, Datuk Kurunding yang menguasai kawasan Tunku. Ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri. Ini punya keyword dia. Okey. Biasanya mereka ini mempunyai hubungan pertalian dengan sama ada dari Brunei, Sulu atau keturunan Arab, Syarif. Sebab tu nama Syarif tadi. Syarif ni maksudnya orang Arab lah. Ada keturunan Nabi sikit. Okey. Jadi penduduk di bawah pemerintahan mereka terdiri daripada pengikut mereka sendirilah. Jadi kawasan-kawasan ni, kita tengok peta ni, inilah kawasan ketua bebas. Okey. Kawasan timur Sarawak, Sabah adalah wakil Sulu. Inilah kawasan wakil Brunei, dan kawasan pedalaman Sabah adalah kawasan kepimpinan kesukuan, iaitu suku-suku yang utama yang cikgu sebutkan tadi, iaitu Karazan Dusun, Murut dan juga orang Sungai. Okey. Jadi kita boleh lihat bahawa di Sabah dan Sarawak ni telah wujud corak pemerintahan sejak awal lagi. Dia bukanlah sebuah kerajaan yang primitif,
yang tidak memerintah dan tak pandai memerintah ke apa tidak dia telah wujud lama kerajaan ini, mereka telah pun memerintah Sabah dan Sarawak sejak lama lagi lah sejak awal abad ke-7 lagi sudah wujud kerajaan-kerajaan sebegini. Okey, takan ada soalan? Ada apa nak tanya? Tak ada Okey, itu sajalah untuk hari ni esok cikgu berlatihan, kau pagi esok cikgu bagi latihan, kamu buatlah Okey, itu saja. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu, kalau tak ada boleh kita cukup dulu untuk hari ni sebelum kita habiskan bab ni Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi esok. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Sama.